Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar semua kawan-kawan, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya doakan moga semuanya berbahagia selalu dalam keadaan yang mendapat berkat dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Kawan-kawan semua, hari itu ada sedikit riuh sikitlah berkaitan tentang konsert di Arab Saudi yang berlaku di Riyadh. Kalau sebelum ini dah pernah kita kongsi dah tentang konsert anak-anak muda daripada Korea Selatan tu lah, BTS ke? Saya pun tak apa nak ingat nama dia tu. Tak apalah, tapi kumpulan anak muda yang datang dan telah pun menyebabkan limpahan penonton-penonton anak-anak muda Arab Saudi masa tu di Riyadh tu datang. Kemudian lepas tu mereka menjemput siapa, Pitbull pula datang, ramai orang, memang berimpit-rimpit masa tu. Dan kemudian ada lagi konsert yang berskala mega, besar-besaran punya oleh Salman Khan, aktor Bollywood terkenal tu, Salman Khan, dengan macam-macam lah penari-penarinya semua macam-macam. Cuma dalam konsert tersebut ramai yang respon, ada ramai duk tanya-tanya lah. Dia kata, "Ustaz perasan tak dalam konsert tu?" Dia tanya kita, "Tengok video konsert tu tak?" "Manalah saya tengok." Tapi dia tanya kan, pada awal pembukaan kemunculan Salman Khan di atas pentas tu, dia macam ada satu gambaran, macam gambaran syaitan ya, macam gambaran syaitan nampak tu ya, merah dengan memang kalau tengok daripada jarak dekat lagi lah nampak, tapi dia punya durasi dia tak lama. Durasi gambaran macam syaitan tu tak lama sangat, dalam berapa minit ke apa, sekejap je. Tapi memang sangat menggemparkan, sangat mengejutkan. Kenapa macam tu punya image boleh ada di Arab Saudi ataupun dalam sebuah konsert, dalam satunya konsert dah berlaku di sana. Seperti yang pernah saya kongsikan sebelum ni, saya yakin, saya percaya ulama-ulama di sana pun tidak akan pernah redha dengan apa yang berlaku dengan keadaan yang kita semua sedia maklum ini. Namun itulah apa yang kita nak jadikan sebagai iktibar. Kita doa pada Allah SWT, moga-moga tanah air kita juga dipelihara daripada sebarang bentuk fitnah seumpama itu. Dan para pendakwah semua, kita gerakkan usaha kita untuk menyedarkan masyarakat, sampailah pemimpin semua agar jangan menghala ke arah jalan-jalan tersebut. Kerana kita takut Allah Subhanahu wa taala punya bentuk teguran tu nanti tu yang kita takut tu datang dalam bentuk yang macam-macam. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu dalam konsert tersebut kita tengok himpunan ramai sekali peminat-peminatnya datang dengan berimpit-rimpit semua. Kan, kalau kata SOP tu tak tahulah ke mana dah kan. Tapi memang kita kata, kita yang menonton ni gerun, dan sampai tahap kita kata, kenapa orang Arab Saudi boleh jadi macam ni dah sekarang ni. Ya, kita pun tak nak masuk campur urusan negara orang. Cuma sebagai orang Islam, kita di sini sebagai satu iktibarnya, apa yang saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua. Dalam hidup, agama mengajar kita supaya bersederhana. Wasatiyah, konsep wasatiyah, bersederhana. Bersederhana ni maknanya apa? Kita jangan over, jangan melampau-lampau. Maknanya kalau kata dalam hidup, mungkin kita tak sukakan hiburan, jangan sampai kita terlalu tolak mentah-mentah, tolak 100% hiburan tu, tak mau langsung. Jangan, oh ini lara, ini lalai, ini semua lupa Tuhan semua ni. Sabar dulu. Hiburan yang macam mana? Kalau hiburan itu sungguh pun kelihatan dia sesuatu yang mungkin muzik, mungkin bersifat lakonan, mungkin bersifat pementasan, tapi perjalanan hiburan tersebut penuh dengan syariat, kepatuhan pada syariat. Auratnya dijaga, lirik-liriknya, muziknya disampaikan dengan baik.
penyampai-penyampainya pula sopan, cakap tidak berunsur berbaur maksiat, okey lah, okey lah tu. Dan bila orang dengar pula, menginsafkan hati, memberikan impak pada jiwa. Orang yang mungkin bila dia dengar je penyampaian lagu-lagu tu, rasa nak semayang, rasa nak solat, rasa nak bersedekah, rasa nak buat baik. Baguslah tu impak daripada hiburan yang macam tu. Sebab tu kita kena faham, hiburan ni dia ada hiburan asas dan dia ada hiburan sampingan. Hiburan asas, hiburan sampingan. Saya nak tanyalah kawan-kawan semua, apa hiburan asas kita sebagai orang Islam? Hiburan asas kita sebagai orang Islam, hiburan asas kita apa dia? Solat. Kan Nabi SAW pernah menyebutkan kepada Bilal bin Rabah, arihna bis salah ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Rehatkan kami dengan solat. Maksudnya hiburan tu adalah sesuatu yang merehat-rehatkan minda dan jiwa. Setelah penat kita bekerja, penat kita berurusan seharian semua, maka kita perlukan rehat, santai-santai. Maka salah satu daripada kerehatan orang beriman, solat. Itu namanya hiburan asasi, hiburan asas. Baca Quran, zikir, itu hiburan asas kita. Tetapi ada satu lagi hiburan yang kita kena tahu, yang mana hiburan ini dia membawa kita ke arah hiburan asas, namanya hiburan sampingan. Hiburan sampingan ni saya lebih suka untuk menggelarkan dia sebagai hiburan ni macam appetizer tau. Appetizer ni ataupun penambah selera, pembuka selera, pembuka selera. Kan macam orang biasa kadang sebelum dia nak makan, dia makan apa-apa dulu yang membangkitkan rasa sedap, kan, jadi baru dia rasa lebih berselera dengan lauk utama, main course tu, kan. Kalau di hotel-hotel kan buat macam tu, dia letak dulu yang appetizer dulu, bagi yang bagi pembuka selera, bagi syok nanti. Maka hiburan pun ada appetizernya juga. Contohnya apa? Contohnya lagu-lagu yang berunsur ketuhanan, lagu-lagu yang mengajak kita cinta pada Nabi. Ada orang bila dia dengar saja lagu-lagu yang nasyid-nasyid ke apa yang cinta sayang pada Nabi, bila dia dengar membawa dia lebih khusyuk dalam solat. Ada juga hiburan yang bila dia dengar saja, aku rasa macam lagi sedap lah nak baca Quran, kan. Ataupun dia lebih, kadang-kadang tu sampai tahap boleh menitis air mata tau. Mungkin kalau dia baca sirah Nabi, dia baca sirah Nabi SAW, dia baca saja atau dia dengar saja, mungkin apa kata orang, dari sudut rasanya tak berapa nak sampai lagi. Tapi bila dia dengar lantunan suara yang merdu, iringan muzik yang mempesonakan, dan lirik-lirik yang mengharukan, boleh menitis air mata tu. Tu yang syok. Jadi hiburan tak ada masalah dalam Islam. Cuma kalau kita terlalu mengekang orang sangat, kita mengetatkan laluan hiburan ni, yang kita takut hujungnya apa? Meletup nanti. Orang dah tak boleh tahan. Fitrah kita nakkan hiburan, tapi ingat, fitrah jangan sampai jadi fitnah. Itu je. Habis kepung lama sangat, tak boleh hiburan, tak boleh tu, tak boleh, sekali dapat berlebum, habis semua. Habis layan, habis semua. Sebab tu kita dalam Islam, kita bersederhana. Boleh nak berhibur, masuk waktu semayang dulu, jangan ralik sangat. Nak konsert lah, nak menyanyi, nak apa, waktu solat jangan abai, jangan lupa. Solat jangan ditinggalkan, perintah Allah jangan lupa, lirik jangan ada benda-benda syirik, maksiat. Settle, itu je lah. Malah di zaman Nabi SAW dulu, Nabi sendiri pernah didatangi oleh sahabat Nabi nama Hanzalah. Hanzalah kata dia dah munafik lah. Dia dah munafik. Kenapa dia kata dia dah munafik? Dia kata dia bila duduk depan Nabi baik, juruh, nampak tapi bila dia balik jumpa keluarga, dia jadi happy, dia jadi seronok, anak cucu semua. Dia rasa macam perbuatan macam tu munafik, bermuka-muka. Rupanya Nabi berpesan, yang hujungnya, kesimpulannya Nabi beritahu apa? Sa'atan wa sa'ata. Sa'atan wa sa'ata itu maknanya sekali-sekala, kadang-kadang, kan? Maknanya sekali-sekala, ya, engkau dengan anak bini, dengan keluarga engkau seronok gembira, itu tak ada masalah.
kan, janji kau jangan sampai lalai, lara, lupa Tuhan, semua itu je, tak ada masalah kan. Sekali pergi pantai, pergi ke sungai, bawa anak mandi swimming pool, rehat-rehat, tak ada masalah, itu hiburan. Itu hiburan. Malah dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan laisa minal lahwi illa thalathun. Nabi kata tidak termasuk perkara yang hiburan sia-sia melainkan 3 perkara. Tak termasuk dalam kalangan hiburan yang sia-sia kecuali 3 perkara ini. Tak termasuk ke perkara yang hiburan yang sia-sia, 3 perkara. Pertama sekali apa dia? Ta'dibur rajuli farasahu. Seseorang yang melatih kuda dia. Kan ada orang kan dia naik kuda dia gedeguk, dia duk latih kuda dia, kejap dia naik atas kuda dia memanah daripada atas kuda dia, melatih skill kemahiran dia. Itu bukan hiburan melalaikan. Yang kedua Nabi sebut wa mula'abatuhu ahlahu. Yang keduanya bermesra dengan isterinya, gurau dengan isteri, melawak-melawak, duduk dalam rumah. Kadang dia nak karaoke dengan bini dia, karaoke lah dengan isteri sendiri dalam rumah. Janji tak ganggu jiran lah. Janganlah karaoke sampai 2-4 lorong, 2-3-4 lorong pun dengar suara, mengganggu orang. Taklah, seronok-seronok, nyanyi-nyanyi kan, sekadar menghiburkan jiwa, tak ada masalah kan. Itu tak termasuk hiburan melalaikan, kata Nabi SAW. Dan orang yang waramyuhu biqausihi wa nablihi, dan memanah dengan menggunakan busur anak panahnya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebab itu kawan-kawan semua, hiburan ini ia adalah satu fitrah kita. Kita teringin, tapi jangan sampai fitrah boleh jadi fitnah. Sampai kalau dah konsert keluar kepala syaitan muka ni macam mana kan. Jadi ini satu iktibar untuk kita lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita bersama. Islam agama yang indah, tidak menghalang umatnya untuk bergembira, berseronok, asalkan tidak langgar syariat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.